Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi maaf ya, semalam saya tidak dapat live kerana kurang sihat lah. Okay? Masih tak sembuh sepenuhnya. Baik, jika audio saya jelas, bolehlah bantu untuk memaklumkan kepada saya. Jadi hari ini live saya agak terperinci, jadi minta semua dengar sampai ke penghujung kerana ada pelbagai teori dilontarkan di luar sana berhubung kesan keputusan kes Najib terhadap UMNO, terhadap Anwar dan pelbagai teori konspirasi. Jadi saya memberi penjelasan berdasarkan pembacaan saya dan pemahaman saya. Jadi banyak sudut lah kalau saya nak mulakan ya kes Najib ini. Jadi saya mulakan dengan bercerita berkenaan dengan pengaruh Najib sebelum PRU 15. Jadi sebelum PRU 15, ramai berkata pengaruh bosku ni ada membawa impak yang besar. Ya, dan ini kononnya terbukti di Melaka dan Johor pada PRN yang berlaku. Sebenarnya dari dulu lagi saya dah beritahu Najib hanya menunggang segolongan pentaksub dia dan pandai menimbulkan persepsi. Kalau anda masih ingat, sebelum PRU 15, rakyat tertunggu-tunggu PRU 15 dan mereka sudah muak dengan politik UMNO. Jadi Najib di Melaka dan di Johor memainkan persepsi dengan membuat perhimpunan-perhimpunan ramai terdiri daripada orang-orang dia atau orang-orang yang diupah, dan kadang-kadang dia main langgar di event-event yang sudah memang ada ramai orang untuk menimbulkan persepsi kononnya penerimaan terhadap UMNO ni cukup besar, Barisan Nasional akan menang besar. Masa tu orang tak percaya bila saya cerita, sebab orang kata Melaka BN menang besar, Johor BN menang besar. Tetapi sebenarnya menang besar sebab ramai tidak keluar mengundi. Bila ramai tidak keluar mengundi, peratus yang keluar mengundi rendah, maka pengundi-pengundi yang ada majoritinya pengundi putih UMNO. Jadi sebab itu dia menang besar. Tetapi apa yang saya ceritakan berkenaan dengan prestasi buruk UMNO terbukti pada PRU 15. Sebab pada PRU 15 kita lihat prestasi sebenar. Bila peratus yang keluar mengundi di kalangan rakyat Malaysia agak tinggi, BN hangus. Dia dapat 30 kerusi sahaja, UMNO dapat 26 kerusi. Jadi selepas PRU 15 baru pengikut saya mula sedar bahawa apa yang saya katakan betul, iaitu Najib hanya memainkan persepsi. Okey, itu satu. Kedua, biarpun begitu, Najib ada pengaruh dia, bosku ada pengaruh dia, tetap ada. Dan pengaruh ini adalah di dalam UMNO. Tetapi ini di kalangan pentaksub Najib dan orang-orang berkepentingan, lebih kepada itu. Now, kita lihat selepas kes Najib diputuskan di Mahkamah Persekutuan, malah pada kali pertama ya, kes diputuskan di Mahkamah Persekutuan tahun lepas, nak kumpulkan orang di luar mahkamah pun sukar, sehingga Najib terpaksa kerah bas-bas daripada Pahang datang ke sana. Baru boleh kumpul 300 lebih sahaja, termasuk 70 hingga 80 pentaksub dia. Ya, yang lebih itu ramainya pemimpin bahagian, orang-orang bahagian UMNO, cawangan UMNO dari Pahang dan sebagainya, yang dikerah sebenarnya. Jadi untuk kumpulkan orang untuk sokong Najib pun susah. Ya. Selepas keputusan itu dibaca, kita lihat di media sosial, di internet, kita lihat orang makin sedar bahawa menerusi proses perbicaraan itu, Najib tidak dapat membela diri dan sedang memainkan taktik-taktik untuk cuba melengahkan rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan dengan melantik peguam baru dan sebagainya. Orang dah lihat sama ada Najib benar-benar cuba melengahkan
proses perbicaraan ke tidak, itu tidak penting. Yang penting persepsinya di kalangan rakyat ialah Najib ni memang bersalah. Jadi selepas keputusan dibaca di mana Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, anda lihat di media sosial sokongan terhadap Najib hampir pupus. Ya. Dan kemudian pihak-pihak tertentu yang rapat dengan Najib cuba menimbulkan gerakan solidariti bersama Najib di Pahang, tetapi setelah melihat mereka nak kumpulkan 300 orang pun susah, gerakan itu mati di situ juga. Mereka tidak berani mengadakan gerakan-gerakan seterusnya kerana tahu ianya akan gagal dan hanya akan memalukan diri. Jadi kesimpulannya, percubaan untuk mewujudkan kembali fenomena reformasi seperti zaman Anwar untuk Najib gagal. Anwar dulu masalah dia adalah dengan Tun Mahathir. Jadi Anwar menimbulkan gerakan reformasi, kononnya dia telah dianiaya. Najib ini satu dunia sudah tahu kes 1MDB ini Najib terlibat. Malah mahkamah di New York telah mensabitkan seorang, iaitu Roger Ng, sebagai bersalah dengan bukti-bukti terperinci dari FBI, di mana bukti-bukti ini juga menunjukkan secara terperinci penglibatan Najib dan anak tiri dia dalam penerimaan dana berjumlah 4 bilion ringgit lebih, ya, dana yang berkait dengan 1MDB. Jadi memang sukar untuk orang percaya satu gerakan bahawasanya ada konspirasi dalaman, ada konspirasi di dalam Malaysia untuk aibkan Najib, kerana ini sudah terlalu besar, ya, cerita penglibatan Najib. Dan masa mereka cuba memburukkan Najib, ya, sebelum PRU 15, ianya melibatkan juga parti-parti yang lah ni duduk dalam kerajaan seperti DAP, PKR yang berjuang bertahun-tahun untuk memburukkan Najib. Jadi memang orang-orang UMNO, orang-orang rapat dengan Najib pun nampak sukar untuk membela orang ni. Rakyat pun dah give up. Najib is no longer relevant. Jadi kalau kita terus, ya, menjaja nama Najib, kita tidak mampu menarik sokongan. Sebab itu pada PRU 15, percubaan awal untuk cuba menghidupkan gerakan solidariti bersama Najib terus diabaikan, dan pada ketika kempen PRU 15, UMNO tidak menekan begitu banyak terhadap kes Najib. Mereka menekan isu-isu lain. Basically, UMNO has written Najib off as damaged goods. Maknanya dia ni tidak boleh diselamatkan, ya. Dan UMNO tahu siapa jua menjadi Perdana Menteri tidak akan berani atau mampu campur tangan dalam kes Najib, kerana kes Najib ini tidak boleh orang sentuh. Anwar ke Zahid ke tidak boleh sentuh. Ianya memang kes ni mahkamah akan tentukan. Okey? Okey. Baik. So, rakyat ni dia mudah lupa. Bila orang-orang yang sokong Najib ni, dia lihat Najib ini tidak boleh diselamatkan, ada di antaranya sudah sedar Najib bersalah, dan penyokong-penyokong pentaksub dia yang masih percaya dia tidak bersalah pun dia cepat lupa. Okey. So ini sifat pertama manusia. Ini adalah satu perkara yang sudah terbukti dalam psikologi, bidang psikologi, bahawa people have short term memories. Ada daya pemikiran jangka pendek. Mereka cepat lupa. Ini memang perangai manusia. Tetapi perangai manusia yang kedua adalah hipokrit. Ini maaf ya, jangan terasa, tetapi this is people's attitude. They are hypocrites. Sekiranya melibatkan orang-orang mereka, sekalipun ada 9 hakim, 13 hakim yang mendapati Najib bersalah, ya, sebab Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan sudah 9 hakim terpelajar mendapati Najib bersalah, dan kemudian Najib membuat semakan semula melibatkan panel 5 hakim baru, di mana dia tidak ada masalah dengan 5 hakim ni. Dia ada masalah dengan hakim-hakim terdahulu. Tetapi hakim-hakim baru pun kata tidak ada proses yang tidak adil dalam perbicaraan kes Najib di Mahkamah Persekutuan. Masih pentaksub dia
ada yang hipokrit. Jadi Najib tetap tidak bersalah. Maknanya mereka tidak boleh terima sebarang keputusan melainkan Najib tidak bersalah. Maknanya kalau ikut pentaksub Najib, mahkamah tak perlulah tutup mahkamah, tutup kedai. Apa yang Najib hendak, mahkamah berikan. Dia nak barisan hakim baru untuk nilai, hakim-hakim terdahulu untuk nilai perbicaraan terdahulu, untuk melihat sama ada berlaku ketidakadilan atau tidak. Tetapi hakim-hakim baru ni pun kata tak ada. 4 daripada 5. 4 daripada 5 dia pegang kat seorang tu. Mereka tidak boleh terima lain-lain. Ini sifat hipokrit. Tetapi kalau keputusan memihak kepada mereka, contohnya kes Zahid, keputusan tiba-tiba memihak kepada Zahid, ini mahkamah adil. Kalau keputusan memihak kepada Rosmah, mahkamah adil. Tiba-tiba orang yang sama dulu yang kata sistem kehakiman ni tidak adil terhadap Najib, dia berkata sistem kehakiman adil. So orang-orang hipokrit. Mereka hanya menjaga kepentingan sendiri. Begitu juga rakyat Malaysia. Kepentingan rakyat Malaysia, segolongan rakyat Malaysia, walaupun golongan ni kecil, tetapi mereka terdiri dari pentaksub Najib. Mereka menjaga kepentingan mereka sendiri, iaitu hendak Najib kembali menjadi PM. Jadi apa-apa yang tidak memihak kepada apa yang mereka hendak, itu semua tak betul. Kalau mereka dapat apa yang mereka hendak, itu betul. So rakyat ada sifat short term memory, cepat lupa, dan mereka hipokrit. Okey, baik. So sekarang ni rakyat ni, yang kalau kita lihat lepas Najib dipenjarakan, sokongan terhadap Najib pudar. Orang dah rasa Najib ni tak guna kita memperjuangkan dia. Tambah pula bila mereka lihat semakan semula Najib gagal dengan panel 5 hakim baru, lagilah kurang penyokong Najib. Malah di kalangan pentaksub dia ada juga yang sudah mula sedar. Maknanya golongan pentaksub Najib pun makin kecil. Tetapi tetap ada. So sekarang ni mungkin orang akan bagi tahu saya, Regi, berdasarkan penjelasan anda, kalau esok Najib keluar ke, Najib tak ada sokongan ke? Di situ anda silap. Saya dah beritahu, rakyat hipokrit. Seandainya Mahkamah Persekutuan hari itu semakan Najib berjaya, dibenarkan, dan hakim-hakim mengarahkan supaya kes didengar semula di peringkat Mahkamah Persekutuan dan menetapkan satu tarikh yang lain, Najib akan bebas buat sementara waktu. Sekali Najib bebas, pentaksub dia akan bertambah kembali, bukan sebab mereka percaya, tiba-tiba percaya Najib tidak bersalah, tetapi mereka melihat harapan untuk menumpaskan, untuk menyingkirkan Zahid. Jadi akan berlaku satu gelombang yang cukup besar dalam UMNO yang akan gembira Najib dibebaskan, dan mereka akan sokong Najib kerana mereka ingin singkirkan Zahid. Disebabkan gelombang ini, sekiranya hari itu Najib bebas, Zahid tidak akan berani melawan Najib. Zahid akan terpaksa bersatu dengan Najib. Kerana jika Zahid serang Najib atau cuba pecat Najib, contohnya jika Najib keluar, kemudian Najib cuba jadi terlalu popular dan Najib cuba menekan Zahid untuk meletakkan orang-orang dia dan sebagainya, dan Zahid menentang Najib, ianya akan bawa padah kepada Zahid. Zahid tidak akan berani sentuh Najib. So daripada cuba lawan Najib, Zahid semestinya akan kerjasama dengan Najib. Kerana Zahid akan memikirkan, baik saya tunggang Najib buat sementara waktu untuk menimbulkan satu gelombang reformasi dalam UMNO, sehinggakan Najib UMNO menjadi kuat. Dan bila Zahid dan Najib ini berganding bahu, apa yang akan berlaku semestinya berdasarkan pembacaan saya ialah mereka akan cuba memanfaatkan gelombang sokongan bosku ini untuk mencetuskan PRU 16. Ya,
Zahid dan Najib semestinya akan cuba mencetuskan PRU 16. Najib pun akan terdesak. Dia nak buat PRU secepat mungkin sekali lagi supaya dia kerajaan baru ada dalam kawalan dia dan Zahid, supaya mereka dapat selamatkan diri masing-masing. Dalam erti kata lain, sekiranya Najib keluar hari itu dan Zahid dan Najib bergabung, gelombang di dalam UMNO ini akan menyebabkan Zahid dan Najib akan cuba menumbangkan Anwar. Ini yang saya lihat. Ya. Maknanya kedudukan Anwar akan tergugat jika Najib dilepaskan. Okey. Tetapi ini bukan bermakna saya berkata Anwar lah menyebabkan Najib tidak dilepaskan. Tak. Anwar tidak ada cara untuk bantu Najib ke, campur tangan ke, tidak ada cara. Okey. Tetapi jika Najib dibebaskan hari itu, kedudukan Anwar akan tergugat dan akan berlaku satu gelombang dalam UMNO, iaitu gelombang bosku, reformasi bosku. Ya. Dan mereka akan menekan supaya PRU diadakan semula. UMNO akan gunakan retorika palsu. Ini yang saya lihat, sebab UMNO ni dah banyak gunakan retorika palsu. Zahid dah tipu sebelum PRU 15, kononnya BN akan menang besar. Jadi UMNO akan gunakan retorika palsu jika PRU diadakan. Sekarang UMNO mampu membawa Melayu Islam bersama parti itu dan PH dan BN akan jadi jauh lebih kuat. Ini UMNO akan buat. Okey. Dia akan tekan mati-mati nak PRU. Dan kemudian Zahid dan Najib akan ugut untuk tumbangkan kerajaan Anwar. Tak apa, kalau tak nak bantu, kita semua duduk dalam pembangkang. Biarlah Perikatan Nasional mentadbir. Tetapi jika parlimen dibubarkan, diadakan PRU, maka BN akan menang jauh lebih besar sebab kita mampu tarik orang-orang Melayu sebab gelombang bosku. Dan PH dengan BN akan jadi terlalu kuat. Jadi Anwar akhirnya akan terpaksa menurut kehendak Zahid dengan Najib. Percayalah. Dan GPS akan ikut saja BN. Jadi Anwar sudah tahu, terpaksa ikut. Dan seandainya diadakan PRU 16, saya mengaku dengan pengaruh bosku ni, BN akan mencatatkan peningkatan, tetapi bukan besar. Contohnya UMNO daripada 26 kerusi mungkin bertukar menjadi 40 kerusi. So jumlah kerusi BN 40 campur 4 mungkin 44. Tetapi besar lagi lah, daripada 30 jadi 44. Ya. Dan China dengan India memang akan terus bersama Anwar. Ya, jadi memang PH dengan BN akan jadi lebih kuat. Okey. Tetapi selepas PRU, Najib atau Zahid akan meletakkan syarat mereka lebih kuat kepada Anwar. Mereka akan mahu supaya Perdana Menteri sekarang ni daripada UMNO. Jika tidak, ya, tak rugi. Awak tak nak kita jadi Perdana Menteri, Zahid akan berkata, masa saya dalam kerajaan dulu kau tak bantu saya untuk lepaskan saya, jadi buat apa saya nak bekerjasama dengan PH? Lebih baik saya bekerjasama dengan Perikatan. Perikatan pun tak mahu saya jadi Perdana Menteri, tetapi sama saja. Jadi kalau awak nak saya bekerjasama, awak perlu benarkan saya jadi Perdana Menteri. Ini mesti berlaku. Okey. Tetapi malangnya Najib tidak dibebaskan. Okey. So anda mungkin berfikir, Najib tidak dibebaskan, Zahid gembira. Betul tak? Tidak juga. Okey, Zahid tahu sekarang Najib tidak dibebaskan, maka dia selamat. Dia memang menguasai UMNO. Tetapi Zahid khawatir, UMNO yang dah cukup lemah ni, yang dapat 26 kerusi ni, kalau esok PRU, memang akan turun lagi. Mungkin daripada 26 dapat 10 kerusi sahaja. Sebab penyokong-penyokong bosku, jangan lupa, adalah hipokrit. Manusia adalah hipokrit. Mereka, walaupun saya tahu Zahid tidak ada sebarang cara untuk bantu Najib, kes Mahkamah Najib. Anwar tidak ada sebarang cara untuk bantu kes Mahkamah Najib. Tetapi pentaksub Najib tetap akan menuduh Zahid meminggirkan Najib. Ditambah pula dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan Zahid sengaja meminggirkan Najib
ini akan memarakkan lagi gelombang kebencian terhadap Zahid. Jadi Zahid takut Melayu yang saki-baki, yang kecil ni, menurut sumber saya dari risikan, lebih 91% Melayu Islam ni tak sokong kerajaan. Maknanya jumlah yang sokong UMNO yang kecil ni, itu pun akan berkurang. Jadi apa UMNO buat? Dalam keadaan terdesak, Zahid sudah lancarkan gerakan nak bela Najib, nak dapatkan keadilan untuk Najib, menerusi penubuhan RCI. Punya bodoh cadangan tu. Zahid tak berani sebut sendiri. Jadi yang sebut adalah Ketua Pemuda UMNO baru. Ya, Ketua Pemuda baru. Ya. Punya bodoh cadangan. Mana ada orang tubuhkan RCI selepas satu proses perbicaraan sudah komplit. Daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Kemudian amat jarang dia semak semula keputusan Mahkamah Persekutuan. Semua dah lengkap, dah komplit, dah menerusi proses kehakiman yang sepatutnya. Dah komplit dah habis dah. Tiba-tiba nak buat RCI. Punya bodoh cadangan. RCI ni orang buat bagi kes-kes yang belum lagi menerusi proses mahkamah. Ianya lebih bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan untuk memberi cadangan setelah siasatan dilakukan. Dan cadangan itu mungkin meliputi benda ni patut dibawa ke mahkamah atau orang tu patut didakwa dan sebagainya. Kalau belum lagi proses mahkamah nak cerita RCI, okey. Ini dah 9 hakim kata Najib bersalah. Kemudian atas permintaan Najib, 4 lagi hakim kata keputusan Mahkamah Persekutuan tidak harus dipertikai. Jadi dah 13 hakim, ya. Tiba-tiba mereka nak kata nak buat RCI. Seolah-olah memperlekeh proses keadilan. Maknanya proses keadilan mahkamah ni semua tak betul. Secara tidak langsung itulah yang dikatakan oleh UMNO. Maknanya anda letak berapa hakim pun, asalkan hakim itu kata Najib bersalah, sistem kehakiman tak betul. Hanya UMNO yang betul. Ini dilakukan sebab Zahid takut bahawa saki-baki penyokong Melayu dalam UMNO akan marah kepada dia, dan ini akan menyebabkan keadaan dia dalam politik negara akan jadi kritikal, dan memang pun dah kritikal. Jadi untuk memperdaya ya saudara-saudari, penyokong saki-baki Melayu yang sokong UMNO ni, maka ditimbulkan ura-ura kononnya nak buat RCI, sedangkan mereka tahu itu tidak mungkin. Ya. So Zahid terdesak, keadaan dia dah lemah. Dan bila keadaan dia lemah, bila UMNO lemah, Anwar pun akan tergugat. PRN bakal menjelang. Ya, kita ada PRN di 6 negeri. Memang kalau keputusan kes Najib tidak dibaca sekalipun, disebabkan tsunami Melayu Islam yang bakal melanda, memang 5 negeri ni, PH dengan BN akan kena teruk. Tambah pula dengan isu ni, UMNO akan ketandusan lagi penyokong pentaksub Najib, Bosku dan sebagainya. Di PRN ni, hanya Tuhan yang boleh selamatkan PH dengan BN. Ya. So inilah sedikit sebanyak pemerincian saya berhubung keadaan semasa dalam UMNO, dalam kerajaan, susulan keputusan mahkamah yang tidak memihak kepada Najib. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.